Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sebelum saya berbicara dan berkata sesuatu tentang pendidikan, saya dengan suci hati dan rasa rendah diri ingin menyatakan bahawa saya tidak dapat menggambarkan perasaan terharu yang berlegar di hati saya. Sebaik saja menerima berita bahawa saya dipilih sebagai penerima anugerah tokoh guru peringkat negeri Kedah sempena sambutan Hari Guru 2015. Saya dilahirkan pada 12 bulan 11 tahun 1951 di kampung Tok Kepak, Megat Dewa, Kok Diang, Kedah. Berkahwin pada tahun 1978 dan mempunyai 7 orang anak, 2 lelaki, 5 perempuan. Saya yang memulakan karya sebagai guru pada tahun 1970 di Sekolah Kebangsaan Tok Kepak, Kubang Pasu, Kedah. Telah bercita-cita sejak zaman sekolah lagi. Sebagai seorang pendidik yang terlibat secara langsung dengan sistem pendidikan negara ini, rasa cinta dan sayang dengan pendidikan yang ada adalah amat tinggi dan sukar dilupakan. Tanggungjawab guru bukan sahaja sekadar mengajar, tetapi lebih jauh daripada itu, iaitu perlu mendidik supaya sesuai dan selari dengan kehendak dan falsafah pendidikan negara bagi melahirkan individu yang menyeluruh dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Sebagai guru sementara pada masa itu, kemudian pada tahun 1972 saya telah mendapat kursus dalam masa cuti di Maktab Perguruan Sultan Idris Tanjung Malim. Semasa saya di Maktab Sultan Idris Tanjung Malim tu, saya juga telah terpilih untuk mengikuti kursus sepenuh masa di Maktab Perguruan Kota Baru, Kelantan. Memandangkan saya telah pun selesai 2 penggal masa cuti di Maktab Perguruan Sultan Tanjung Malim, jadi saya tolak untuk mengikuti kursus sepenuh masa di Maktab Perguruan Kota Baru. Saya telah berkhidmat di Sekolah Kebangsaan Tok Kepak. Kemudian apabila wujudnya pejabat pendidikan daerah pada tahun 1983, saya telah pun diminta untuk bertugas di Pejabat Pendidikan Daerah Kubang Pasu sebagai pegawai pinjaman untuk dengan pengkhususan bidang tugas untuk pelaksanaan KBSR pada masa itu. Kemudian setelah 2 tahun berada di Pejabat Pendidikan Daerah Kubang Pasu, saya telah pun dipilih untuk bertugas di Pejabat Pendidikan Negeri Kedah Darul Aman di unit KBSR. Sehinggalah saya bertugas di situ, sehinggalah bersara di bawah unit yang sama. Semenjak masuk pada tahun 1985 itu, sehinggalah bersara pada tahun 2007. Jadi apabila saya diamanahkan oleh Jabatan Pendidikan untuk
melibatkan diri dengan aktiviti-aktiviti Yayasan Sunabaya yang ada hubung kait dengan Jabatan Pelajaran. Saya amat berbangga dan menjadi kenangan yang tidak dapat saya lupakan. Perkara ini apabila saya duduk sebagai pegawai meja di Jabatan Pelajaran berhubung dengan aktiviti Yayasan Sunabaya ni, khususnya projek Titian Bestari yang diwujudkan pada tahun 1999. Jadi semasa itu saya diminta oleh Yayasan Sunabaya untuk merangka satu keteh kerja bagi pelaksanaan projek Titian Bestari. Yang mana projek tersebut ialah satu projek untuk meningkatkan prestasi akademik sekolah-sekolah luar bandar. 2 tahun sebelum persalinan saya telah melibatkan diri secara aktif dalam badan-badan sukarela, khususnya koperasi. Jadi pada tahun 2005, saya telah dipilih sebagai pengurusi Koperasi Guru-Guru Melayu Kedah Berhad, sehinggalah saya melepaskan jawatan itu pada 1 Mac 2015 setelah lebih 10 tahun berkhidmat sebagai pengurusi Koperasi Guru-Guru Melayu Kedah Berhad. Justru walaupun telah bersara dengan membekalkan semangat dan jiwa pendidik yang telah sebati di jiwa ini, selaku pengurusi Koperasi Guru-Guru Melayu Kedah Berhad selama lebih 10 tahun, sebanyak sumbangan kepada pelajar-pelajar yang kurang berkemampuan dan sekolah-sekolah menengah di luar bandar yang prestasi pencapaian akademiknya kurang memberangsangkan telah dibantu, dengan harapan prestasinya dapat ditingkatkan. Akhir kata adalah menjadi harapan saya kepada semua pendidik-pendidik yang ada dan juga kepada bakal-bakal pendidik yang akan datang. Bekerjalah dengan ikhlas hati dan sesungguhnya bekerja bagi mencukupi tempoh dan masa yang ditetapkan itu adalah sebenarnya makan gaji. Sementara itu pula, apabila bekerja melebihi daripada waktu yang diperuntukkan, itulah pengorbanan dan ibadah yang akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak, insya-Allah.